Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tentang teori penggunaan dan pemuasan kehendak. Teori komunikasi merujuk kepada sekumpulan konsep, prinsip dan model yang digunakan untuk memahami bagaimana mesej atau maklumat disampaikan dari satu individu atau entiti kepada yang lain melalui berbagai saluran atau media komunikasi. Teori komunikasi mengkaji dan memahami dinamikanya dari segi si penghantaran, si penerima, konteks komunikasi, mesej atau maklumat yang disampaikan serta media atau saluran komunikasi yang digunakan. Teori penggunaan dan pemuasan kehendak merupakan teori komunikasi yang menekankan peranan pengguna dalam memilih media atau saluran komunikasi dan bagaimana pengguna memuaskan keperluan dan atau kehendak mereka melalui penggunaan media tersebut. Teori ini mengandaikan bahawa pengguna media aktif dan memiliki kontrol dalam memilih media yang akan mereka gunakan dan bahawa mereka memilih media tertentu untuk memenuhi keperluan atau kehendak tertentu. Contohnya, seseorang mungkin memilih untuk menonton program TV tertentu untuk memuaskan keperluan hiburan atau menonton berita untuk memperoleh maklumat terkini. Dalam konteks teknologi komunikasi, teori ini menjelaskan bagaimana suatu teknologi baru seperti platform media sosial atau aplikasi messaging disebarkan dan diadaptasi oleh masyarakat luas serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi adaptasi dan penggunaannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Norbashirah binti Ismail, nombor matrik 291160. Sejarah teori teknologi komunikasi. Teori teknologi komunikasi adalah bidang kajian yang relatif baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi pada abad ke-20 dan ke-21. Teori penggunaan dan pemuasan kehendak, uses and gratifications. Teori pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an dan 1950-an oleh sejumlah peneliti di bidang psikologi dan sosiologi. Namun, pengembangan teori teknologi komunikasi yang lebih sistematik dimulai pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan munculnya kajian tentang kesan media massa dan penggunaan media massa. Seterusnya, latar belakang teori penggunaan dan pemuasan kehendak. Teori ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an dan 1950-an oleh Elie Houkatz, J. Blumler dan Michael Gurevich. Teori ini telah diterapkan pada pelbagai konteks teknologi komunikasi termasuk penggunaan internet, media sosial dan telefon bimbit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafizah binti Abu Samah, matrik nombor 249986, akan membentangkan berkaitan dengan konsep di dalam teori penggunaan dan pemuasan kehendak. Konsep teori ini memfokuskan kepada kepentingan individu dan bagaimana individu menggunakan media untuk memuaskan keperluan dan kehendak mereka. Bagi individu yang aktif, mencari dan memilih media untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka dan tidak mempengaruhi orang secara pasif. Konsep utamanya adalah keperluan motivasi, kepuasan dan pemuasan. Kepuasan pula merujuk kepada perasaan positif yang diperolehi daripada penggunaan media, manakala pemuasan pula merujuk kepada pemenuhan keperluan dan kehendak yang diharapkan dari penggunaan media tersebut. Seterusnya, berkaitan dengan elemen yang terdapat dalam konsep teori ini adalah terdapat 4 elemen. Yang pertama adalah pengguna, iaitu bermaksud individu atau kelompok yang menggunakan media atau teknologi komunikasi. Yang kedua adalah kandungan, iaitu maklumat yang disampaikan melalui media atau teknologi komunikasi. Yang ketiga adalah media, bermaksud platform atau alat untuk mengakses kandungan. Yang terakhir, yang keempat, ialah konteks, bermaksud situasi atau lingkungan media atau teknologi komunikasi digunakan oleh pengguna.
Dari segi pemboleh ubah di dalam teori penggunaan dan pemuasan kehendak ada dua. Pertama, pemboleh ubah bebas independent variable, iaitu kualiti teknologi, faktor sosial, pengalaman pengguna dan kepuasan pengguna terhadap teknologi sedia ada. Yang kedua ialah pemboleh ubah bergantung dependent variable, adalah bermaksud adalah niat untuk menggunakan teknologi dan penggunaan teknologi. Berkaitan dengan andaian di dalam teori penggunaan dan pemuasan kehendak, terdapat beberapa andaian seperti andaian keterlibatan ialah penggunaan teknologi bergantung kepada keterlibatan individu dan keinginan mereka untuk menggunakannya. Andaian pemuasan ialah andaian yang menyatakan bahawa individu menggunakan teknologi untuk memuaskan keperluan mereka sama ada secara personal maupun sosial. Seterusnya, andaian kesan penggunaan, iaitu andaian menyatakan bahawa penggunaan teknologi dapat memiliki kesan psikologi, sosial, kognitif pada individu dan masyarakat. Andaian di dalam teori komunikasi, penggunaan dan pemuasan kehendak didasarkan pada andaian bahawa teknologi komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku manusia seperti cara mereka berinteraksi dan komunikasi, serta cara mereka memperoleh maklumat dan menyelesaikan masalah. Seterusnya berkaitan dengan relevant teori. Teori penggunaan pemuasan kehendak masih relevan dengan realiti keadaan komunikasi semasa di dalam konteks organisasi awam atau korporat, di mana dalam era digital yang semakin maju, kehadiran teknologi komunikasi seperti email, panggilan video ataupun platform perkongsian maklumat telah mempercepatkan lagi pertukaran maklumat dan perhubungan di dalam organisasi. Ia menunjukkan bahawa penggunaan teknologi komunikasi oleh individu di dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemudahan penggunaan, kepuasan pengguna dan persepsi kebergunaan teknologi. Faktor ini mempengaruhi cara individu menggunakan teknologi dan bagaimana teknologi itu mempengaruhi produktiviti dan keberkesanan organisasi secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina binti Samsudin, nama metrik 291017. Ingin bentangkan tugasan SSCA 1023 teori komunikasi yang bertajuk Teori Penggunaan dan Pemuasaan Kehendak. Teori penggunaan dan pemuasaan kehendak yang berhubung kait dengan hubungan antara teori dan realiti. Teori penggunaan dan pemuasaan kehendak berkait rapat dengan realiti penggunaan teknologi komunikasi dalam kehidupan seharian. Teori ini mengandaikan bahawa individu akan mengguna teknologi komunikasi apabila mereka percaya bahawa penggunaannya akan memenuhi kehendak-kehendak dan memuaskan keperluan-keperluan mereka. Realiti semasa menunjukkan bahawa teknologi komunikasi telah menjadi aspek penting dalam kehidupan kita dan penggunaan teknologi tersebut menjadi semakin meluas dengan perkembangan zaman. Dalam konteks organisasi awam atau korporat, penggunaan teknologi komunikasi menjadi semakin penting dalam menjalankan operasi komunikasi. Teori penggunaan dan pemuasaan kehendak juga relevan dalam konteks ini di mana pekerja atau kaki tangan organisasi akan mengambil inisiatif untuk menggunakan teknologi komunikasi apabila mereka percaya bahawa teknologi tersebut dapat membantu mereka memenuhi kehendak-kehendak dan memuaskan keperluan-keperluan mereka dalam menjalankan tugas dan komunikasi. Sebagai contoh, pekerja mungkin akan menggunakan aplikasi chat untuk komunikasi dengan rakan sekerja atau bos dalam menguruskan projek kerana mereka percaya bahawa penggunaan aplikasi tersebut akan mempermudahkan komunikasi dan meningkatkan produktiviti dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, teori penggunaan dan penguasaan kehendak memainkan peranan penting dalam membantu organisasi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi komunikasi oleh pekerja. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Muhammad Iqbal bin Azmi, nombor matriks 290650. Meneruskan pembentangan daripada rakan saya, analisis dan kritikan. Analisis, teori teknologi komunikasi, teori termasuk penggunaan dan pemuasan kehendak serta teori penyuburan adalah teori yang sangat relevan dalam memahami bagaimana teknologi komunikasi mempengaruhi interaksi dan komunikasi di dalam masyarakat dan organisasi. Sementara teori-teori ini dapat memberikan wawasan yang berharga penerapan teknologi komunikasi yang terkesan dalam organisasi. Juga memerlukan pemahaman yang baik tentang konteks organisasi dan keperluan pengguna. Dalam konteks organisasi awam atau korporat, teori-teori ini dapat digunakan untuk mengkaji dan memahami bagaimana teknologi komunikasi digunakan oleh pekerja dan pelanggan untuk memenuhi keperluan dan tujuan organisasi. Seterusnya, kritikan. Tidak ada teori komunikasi yang sempurna dan bebas dari kritikan. Begitu juga dengan teori penggunaan dan pemuasan kehendak. Beberapa kritikan yang sering diaju terhadap teori ini adalah seperti pertama, tidak menjelaskan faktor-faktor luar seperti konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mempengaruhi penggunaan media. Kurangnya fokus pada konteks budaya dan sosial. Teori ini kurang memperhatikan konteks budaya dan sosial di mana teknologi komunikasi digunakan. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan. Salah satu kekuatan dari teori penyuburan adalah kemampuannya untuk menjelaskan mengapa inovasi atau teknologi baru menyebar di masyarakat atau organisasi dengan tingkat kecepatan dan cara tertentu, tidak memperhitungkan kesan jangka panjang. Teori ini kurang memperhitungkan kesan jangka panjang dari penggunaan teknologi komunikasi, misalnya kesan sosial dan psikologi dan yang dapat muncul dari penggunaan teknologi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak menyediakan panduan praktis. Nama saya Gilbert Brandy Anak Kumbang, nombor matrik 291066. Pada pendapat saya, teori-teori ini memberikan panduan dan kerangka konseptual yang bermanfaat bagi para pengkaji untuk memahami, menganalisis dan menginterpretasikan fenomena komunikasi dan teknologi. Selain itu, kritikan bagi saya terhadap teori-teori ini seperti kekurangan dalam mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi teknologi, serta kekurangan fokus pada aspek keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi. Kesimpulannya, teori penggunaan dan pemuasan kehendak adalah teori yang penting dalam memahami fenomena komunikasi dalam konteks teknologi. Selain itu, memberi tumpuan pada aspek yang berbeza dalam penggunaan teknologi dan bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi. Teori penggunaan dan pemuasan kehendak pula menitik beratkan pada motivasi individu untuk menggunakan teknologi dan bagaimana kepuasan kehendak individu mempengaruhi penggunaan teknologi.